kita umat Islam. Tak ada siapa pun yang akan memperlekehkan kita. Tak ada siapa yang boleh memperlekehkan, yang boleh memperkecil-kecilkan kita. Itu pun para ulama ada melihat umat Islam sudah melupakan Nabi SAW, maka dianjurkan majlis sambutan Maulid Nabi SAW untuk mencetuskan semangat jihad di kalangan umat Islam. Bila mereka cinta kepada Nabi SAW, mereka sanggup buat apa saja untuk mempertahankan ajaran Nabi SAW. Begitulah sebenarnya apa yang terkandung dalam rahsia ataupun dalam kita kata tujuan mengadakan Maulid Nabi SAW pada setiap bulan Rabiul Awal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimahullah, kita pergi pada pengajian kitab Ar-Rasul Mu'allim yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Mudah Al-Halabi As-Suri, bab yang baru, buku surat 51. Buku surat 51, bab perbahasan ringkas mengenai peribadi baginda dari aspek pengajaran. Jadi penulis pengarang kitab ini menulis, saya berpandangan bahawa Rasulullah SAW adalah sesuai juga untuk membincangkan secara ringkas mengenai peribadi dari aspek seorang guru dan pendidik. Jadi beliau cukup untuk menguraikan siapa Nabi SAW itu sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, selain daripada dikenali sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabi juga dikenali sebagai seorang pendidik. Di rumah Nabi dikenali sebagai seorang suami, seorang ayah. Dalam kerajaan Nabi dikenali sebagai seorang ketua negara, ketua hakim, ketua angkatan bersenjata dan sebagainya. Dalam aspek-aspek tertentu Nabi dikenali sebagai seorang mu'allim, seorang murabbi, seorang pendidik. Ia bertujuan mengenalkan diri kita dengan diri baginda yang mulia, dengan lebih mendalam yang dikurniakan Allah SWT ke atas Rasulnya, agar kita mengikutinya untuk melakukan kebaikan kepada seluruh manusia dan menyampaikan agama yang mulia kepada seluruh manusia, sesuai dengan Nabi itu sendiri sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Nabi SAW itu sebagai satu contoh terbaik, uswatun hasanah. Allah Ta'ala tak gunakan ahsanah uswatan. Maksudnya kalau Allah Ta'ala gunakan ahsanah uswatan, dan tentu ahsanah uswatun, ahsanah uswatan, mesti ada contoh-contoh yang baik juga. Maksudnya Nabi ini yang terbaik ya. Tapi bila Allah Ta'ala guna uswatun hasanah, tak ada contoh yang baik sebaik Nabi SAW. Dia contoh Nabi itulah contoh yang terbaik. Senang kita tak boleh nak compare, tak boleh nak banding. Kalau ahsanah uswatan, dia akan dibandingkan. Mana bila kita buat perbandingan dengan yang lain, Nabi itu yang terbaik. Tapi Nabi tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan insan-insan yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan uswatun hasanah. Nak contoh yang baik, tengok kepada Nabi SAW. Tak payah tengok orang lain. Itu yang digambarkan oleh Allah SWT, tanpa kita menafikan ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang boleh juga kita jadikan contoh ikutan. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata ashabi dan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kan sekiranya kamu ikut, kamu akan beroleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtadaitum kata Nabi SAW. Itulah yang Nabi sabdakan. Bukanlah sahabat-sahabat itu tak ikut. Kita ikut sebab sahabat ni seperti bintang lagi. Kalau kita ikut, insya-Allah tak sesat. Gitu. Ulama-ulama, sebab Nabi sudah akui al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Itu lagu ulama. Kan? Ulama ni pewaris Nabi. Contoh bergerak yang kita boleh tengok. Nabi dah tak ada lagi bersama kita.
Tapi macam mana kita nak lihat Nabi yang contoh-contoh apa kehidupan Nabi yang bergerak? Kita tengok kepada ulama. Karena ulama itu mewarisi perjuangan Nabi, mewarisi ilmu Nabi, mewarisi akhlak Nabi. Tapi ulama pun macam-macam ini kita. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ada ulama al-amilin, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Ada ulama su, yang orang kata bukan ulama ustaz, ulama dalam semua. Tak ulama Allah alam lah. Kita tak nak cakap macam-macam. Tapi sendiri boleh tengoklah kan ulama macam mana yang mencari akhirat, ulama macam mana yang mengejar dunia. Kita boleh tengok sendiri. Ya kan? Ini bukan cerita dengan tuan-tuan, Israel kan. Ustaz sendiri memang dia cakap macam tu, dia tak ada siapa kenal dia. Dia belum lagi glamour. Kalau dia masuk PU tahun depan, agaknya nak jemput dia datang menjual surau dia pun tak cukup RM40, mau-maunya RM400, tak pun RM4,000. Masa belum orang kenal 40 pun dia lembat, dia sapu. Contohnya gitu. Jadi kita susah juga nak cakap yang banyak, takut kena tempatan itu sendiri. Tapi tuan-tuan sendiri mainanlah. Kita duduk lagi tengok macam-macam ini ulama. Jadi ulama yang kita nak ikut ialah al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat muka surat 11. Baginda memiliki sifat penyayang lagi pengasih, menjauhkan perkara yang menyusahkan dan suka kepada kemudahan, berkasih sayang terhadap golongan pelajar, mengambil berat kepada mereka dan sentiasa mengucurkan segenap tenaga pada setiap ketika dan keadaan. Ini banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat penyayang pengasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kepada orang Badui yang kasar, yang melakukan perkara salah, ialah kencing dalam masjid Nabi, dalam masjid salah lah. Tapi apa reaksi Nabi? Nabi tak. Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan, diriwayatkan, minta izin daripada Nabi nak pancung kepala pada dia. Ya Rasulullah, aku mohon izin kepadamu ya Rasulullah, aku nak pancung kepala pada itu. Orang hajar dia kencing dalam masjid. Nabi kata nanti, siap dia, bagi dia habis dulu. Kalau kamu nak pancung, bagi dia habis kencing dulu. Kan, kepala penyamun pun ada belah ihsan juga. Tuan-tuan tengok cerita di bawah dia tu. Sebelum nak pancung kepala kasih baba, dia bagi kasih baba, minta lah apa kalau minta sebelum aku pancung kepala kau. Dia minta. Sampai nak garuk, minta kasih baba, minta garuk. Garuk busuk, garuk urut pun. Kepala penyamun kata, banyak cerita lah kau ni kasih baba. Sekejap lah, sekejap. Garuk pun sedap. Kepala penyamun pun ada rasa balas ihsan. Takkanlah Nabi tak ada belas ihsan. Jadi Nabi kata, beritahu saya, tahan saya nak mati. Ya Umar, bagi Badui ni kencing dulu. Dah kencing, Nabi panggil Badui ni, wahai sahabat. Jadi dia beritahu lah, tak boleh kencing dalam masjid ni, tak elok dia lupa. Mungkin Badui ni pun cerita, Nabi aku buat cari balik air, ya Rasulullah, tak jumpa ya Rasulullah. Jadi aku tak tahan, aku cari tiang mana. Kebetulan nampak tiang masjid tu licin, aku kencing kat tepi tu. Mungkin itu kata si Badui ni, Arab Badui ni. Jadi Nabi pun kata tak apa lah. Nabi kata tak apa lah. Nabi sendiri yang bersihkan bekas kencing Arab Badui tu. Nampak? Berkata pengasihnya dan penyayangnya Nabi SAW itu cerita manusia, belum cerita haiwan, belum cerita tumbuh-tumbuhan, sampai dikatakan pokok kurma pun sanggup jadi tempat penyandar Nabi SAW di tepi, di atas mimbar. Sebab Nabi sayang kepada pokok kurma pun sayang kepada Nabi SAW. Sampai macam tu. Kan? Baik. Menjauhkan perkara yang menyusahkan dan suka kepada kemudahan. Jadi Nabi sendiri sebut kepada para sahabat, yasiru wala tu'asiru, mudahkan ayat Rasulullah. Jangan berat. Benda kita boleh rugi, kita rugi kan? Tak apa payah pun, minum air je lah. Boleh rugi, boleh ada masalah.
Selagi benda tu boleh dibincang, kita bincang. Yang tak boleh bincang, tua je tuan. Tua dan mati, aku tak boleh bincang. Janganlah, selagi kita boleh bincang, kita bincang. Dan kalau ada ruang untuk digunakan, kita gunakan. Jangan susah. Jangan kita beratkan sesuatu sehingga menyusahkan orang. Kemudian berkasih sayang kepada golongan pelajar. Jadi memang Nabi suka kepada orang yang menuntut ilmu. Nabi suruh kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sekiranya kamu